Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, syukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini, penghulu bagi segala hari, kita pula direzekikan oleh Allah untuk berada pada 10 awal bulan Zulhijjah. Seperti yang kita mengetahui akan kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik daripada hari-hari yang lain, sekalipun orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat menandingi amal-amal yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Moga-moga kita dapat ikhlaskan niat kita menghadirkan diri kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini kita akan memulakan sesi pengenalan bagi surah Ar-Rahman. Pagi ini saya tak gunakan PowerPoint, saya cakap secara lisan saja. InsyaAllah nanti saya akan serahkan nota pada tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita kenalan dulu dengan surah Ar-Rahman. Okay. Surah Ar-Rahman, kalau kita membuka Al-Quranul Karim, surah ini ia merupakan surah yang ke-55 berada di dalam Al-Quran. Kalau kita nak merujuk kepada muka suratnya, kita boleh rujuk pada muka surat 531 dan dia akan berakhir pada muka surat 534. Pada muka surat yang terakhir itu dia gabung sekali dengan pembukaan bagi suratul Al-Waqi'ah. Surah Ar-Rahman ia berada pada juzuk yang ke-27. Ini bermakna kita dah sampai juzuk 27 dah ni. Dan nak khatam dah Quran. Juzuk 27. Surah Ar-Rahman ini, kalau kita mendapatkan maklumat bila dia turun, mengikut kajian, dia diturunkan pada surah yang ke-97. Dari sudut turun, dia turun macam agak lewat berbanding daripada disusun. Ni agak berbeza lah. Quran sejarah turun berbeza dengan sejarah susunan surah-surah dalam Al-Quranul Karim. Okay, para ulama kata surah ini surah yang ke-97 dia turun. Tetapi dari sudut susunan, ia disusun surah yang ke-55. Ayat lebih kurang ada, bukan lebih kurang, memang ayatnya 78 ayat. Okay. Surah Ar-Rahman, kata para ulama tafsir, surah Ar-Rahman ini pendapat yang kuat, ia diturunkan setelah Nabi SAW ada pendapat kata dia adalah surah Makkiyah. Ada ulama kata dia adalah surah Madaniyah. So ulama berbeza pendapat lah. Jadi kita tak perlu perpanjangkan isu Makkiyah atau Madaniyah. Kenapa kita perlu tahu dia Makkiyah ke dia Madaniyah? Kerana salah satu jalan nak faham isi kandungan surah itu, kita boleh dapat maklumat awal sama ada dia Makkiyah atau Madaniyah.
Kerana kalau surah itu dia makiyah, sudah pasti isi kandungan dalam surah itu dia akan berkisarkan kepada isu apa? Selalu kita sebut surah Yasin makiyah, surah Sajadah kita belajar makiyah, surah Al-Insan makiyah, surah Al-Mulk makiyah, surah Yusuf makiyah, surah Al-Kahfi makiyah. Ingat lagi surah makiyah menceritakan tentang, tak apa, saya tanya saya jawab. Surah makiyah, surah yang dia akan berkisarkan tentang pengukuhan terhadap isu akidah, membetulkan tauhid, mengukuhkan tauhid. Dia akan berkaitan dengan rukun iman. Pagi tadi baca Sajadah, kalau begitu juga dengan Al-Insan, dia akan ada isu tentang bab akidah. Okey, itu pengenalan pendek lah. Okey, surah Ar-Rahman ni, kalau kita lihat dari sudut ilmu pembuka dengan penutup dia, kita akan dapat maklumat yang sangat cantik. Sebab tu kalau kita baca Quran, salah satu ilmu yang dapat kita cari dengan kita melihat pembukanya apa, penutupnya apa. Ni dia panggil ilmu apa? Ni dia panggil ilmu pembuka penutup, pembuka penutup, pembuka penutup. Saya ada modul tu semua sekali. 114 surah kita ada modul pembuka penutup. Belajar pembuka penutup je, khatam Quran dah. Kenapa nak belajar ilmu pembuka penutup? Kerana yang menyusun ayat itu adalah Allah. Para ulama tafsir mereka tidak khilaf dalam mengatakan susun ayat nombor 1, nombor 2, nombor 3 memang wahyu. Ulama tak khilaf. Ulama tidak berbeza pendapat sebab yang susun itu adalah Allah. Jadi kalau susun ayat pertama Allah, ayat 78 adalah Allah, Allah mengawalkan, Allah mengakhirkan, mesti ada sesuatu. Berapa kali kita dah ulang bahawa Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Seperti banyak kita baca dalam surah Yasin kan, wal Quranil Hakim. Allah ni dia bersifat Al-Hakim. Banyak kali kita jumpa dalam surah Yusuf, Allah tu Al-Hakim, Allah tu Al-Hakim, Allah tu Al-Hakim. Allah tu Al-Hakim menunjukkan kepada Allah dalam dia buat apa sahaja, ia pasti mempunyai hikmah. Jadi kalau disusun ayatnya pertama, kedua, ketiga begitu, pasti ada hikmah. Begitu juga kalau dalam surah Ar-Rahman, mudah je nak hafal sebab tuan-tuan akan mengulangi fabi ayyi ala itu berapa kali? Fabi ayyi ala rabbikuma, sambung, tukadziban. Berapa kali Allah ulang? Ada 31 kali. Nanti kita akan belajar, walaupun dia 31 kali berlaku repetition, tetapi ia membawa kepada nikmat yang berbeza. Nanti kita akan pelajari dia. Baik, saya kembali kepada pembuka dan penutup. Kalau kita buka pada surah Ar-Rahman, kita buka awal-awal dalam ayat surah Ar-Rahman, kita akan jumpa Allah menceritakan tentang kejadian manusia. Dekat ayat mana? Ayat yang khalaqal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman 'allamal Quran. Lepas tu khalaqal insan. Tengok ayat ketiga, maknanya buka saja surah Ar-Rahman, awal-awal dia Allah kata Ar-Rahman itu telah menciptakan al-insan. Okey, penciptaan insan. Apabila kita baca dah dekat hujung-hujung surah Insan, Allah menjelaskan insan ini ada yang memilih jalan untuk menjadi seorang yang mujrimin, menjadi seorang yang berdosa. Ada insan yang memilih jalannya untuk Allah masukkan dia ke dalam syurga.
Itu maksudnya kesimpulan dia surah Insan, surah Ar-Rahman bagi tahu kepada kita Allah ciptakan manusia. Dan dalam surah Ar-Rahman Allah bagi tahu manusia ini akan jadi apa. Ada yang memilih jadi golongan yang Allah masukkan ke dalam syurga, ke dalam neraka, ada yang Allah memilih masuk ke dalam syurga. Surah Ar-Rahman, tuan-tuan dan puan-puan akan menemukan ada dua jenis syurga. Dua jenis syurga ni maksudnya ada dua jenis darjat syurga. Kalau kita dekat dunia, kita ada pilihan. Nak pilih yang business class ke, nak pilih yang economy class? Kita nak pilih yang mana? Kalau ada orang tawar lah, Tuan ada pilihan. Nak duduk dekat kursi yang business class ke, yang economy class? Ketentuan je ni, ikut sukalah. Kacau. Mestilah business class. Dalam surah Ar-Rahman Allah sebut benda yang sama. Syurga ada yang first class, ada yang second class. Dan menariknya, cara Allah susun tu, memang dia susun ayat yang first class tu depan dulu, second class bawah. Ada faham maksud dia? Itu dipanggil ilmu susunan. Nanti masuk dekat suratul Waqiah, Allah akan menerangkan pula siapa kumpulan yang dapat first class tu, siapa kumpulan yang dapat second class syurga tu. Surah Ar-Rahman tak cerita siapa kumpulan tu, tapi Ar-Rahman menceritakan dengan rahmat Allah, Allah bagi manusia ini yang dapat darjat syurga yang first class, ada yang second class. Tapi dekat Al-Waqiah kata apa? Al-Waqiah kata, bagi aku aku akan cerita siapa yang duduk dekat first class itu, siapa yang second class. Sebab itu surah Al-Waqiah dia duduk di sebelah surah Ar-Rahman. Cantik Allah susun. Itu kita masuk Al-Waqiah nanti. Satu lagi, pembukaan surah Ar-Rahman yang paling penting sekali. Allah mulakan dengan apa? Allah mulakan dengan nama Allah di antara tiga yang agung, iaitu nama Ar-Rahman. Nama Allah yang agung ni, kalau kita belajar nama Allah Al-Husna, ada tiga yang utama. Kita belajar nama Allah Al-Husna ada berapa? 99 kan? Semua nama-nama Al-Husna, nama Allah yang lain, dia akan berpaksikan pada tiga nama ni. Tiga nama ni sebenarnya ada dekat dalam suratul Fatihah. Nama pertama adalah Allah. Bismillah ada dekat, Alhamdulillah dekat Allah. Nama yang kedua ada pada ayat yang ada Ar-Rahman dekat Bismillahirrahman ataupun Ar-Rahmanirrahim tu, nama Allah Ar-Rahman. Dan nama Allah ketiga yang besar adalah Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Lepas tu kita jumpa dalam banyak dalam doa, Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana, tiga nama tu. Dan suratul Rahman menggunakan nama surah itu dan pembukaannya nama Allah Ar-Rahman. Apa itu Rahman? Kita kupas insya-Allah pada minggu hadapan. Ar-Rahman dibuka dengan nama Allah yang agung, dan penutup bagi surah Ar-Rahman, ayat last sekali, Allah tutup dengan apa? Allah tutup dengan Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Allah memulakan ayat pertama namanya yang agung dan ditutup juga dengan nama-namanya yang mulia, iaitu Zul Jalal liwal Ikram.
Siapa yang susun macam tu? Dibuka dengan nama dia yang mulia, ditutup dengan namanya yang mulia. Yang susun itu adalah Allah. Baik, kita akan kupas nanti insya-Allah. Baik, kita ada sedikit waktu lagi, 5 minit boleh? Tuan-tuan puan-puan? 5 minit lagi boleh ya? Okey, itu pengenalan ringkas bagi surah bagi surah Ar-Rahman. Baik, ada satu cerita menarik. Surah Ar-Rahman ni Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan, surah Ar-Rahman ni sebelum Nabi bacakan kepada para sahabat, agak-agak tuan-tuan, Nabi baca kat siapa dulu surah Ar-Rahman ni? Masa surah Ar-Rahman ni turun, Nabi baca dekat ada satu golongan ni, Nabi baca dulu. Lepas tu baru Nabi baca kat para sahabat. Siapa golongan tu? Ya, Nabi baca dekat jin. Jin apa? Wallahu a'lam. Sebab kita tahu Nabi memang diutuskan juga untuk jin. Sebab itulah surah Rahman kita akan jumpa nanti Allah sebut tentang jin juga dalam tu. Ayat sebut wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar, tu kita akan jumpa Allah sebut pasal jin juga. Wa khalaqal janna min marijim min nar, Allah sebut pasal jin. Lepas tu dalam kita belajar nanti Allah kata satu syurga untuk jin, satu syurga untuk manusia. Allah akan ulang dalam surah Ar-Rahman. Semasa Nabi dia membacakan surah Ar-Rahman kepada jin daripada ayat awal sampai ayat akhir, jin ni dia seperti mencelah. Setiap kali Nabi baca, mereka akan mencelah. Cerita ni muncul semasa Nabi baca dekat para sahabat. Sahabat diam je, macam tuan-tuan dan puan diam. Nabi baca ayat 1, 2, 3 sampai habis tu, sahabat diam je. Sahabat dengar je. Sebenarnya Nabi nak tegur sahabat. Pasal apa diam? Kenapa? Ialah dengan Quran kena diamlah. Sebab Nabi kata, aku pernah bacakan surah Rahman kepada jin, tetapi setiap kali aku baca ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, jin jawab. Para sahabat, waktu Nabi baca, sahabat diam. Boleh faham tak? Sebab ayat فَبِأَيِّ آلَاء maksud dia apa? Kan Tuhan kata, nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu hendak dustakan. Jin jawab. Betul tak ayat tu? Tuhan seperti bertanya, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu nak dustakan? Jin jawab. Tapi para sahabat ketika Nabi baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sahabat tak jawab, sahabat diam. Tu Nabi pun cerita, hangpa nak tahu tak jin jawab apa? Jin jawab, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Jin tu kata, apabila Allah tanya, nikmat Tuhan mana yang kamu nak dustakan? Jin tu jawab, tidak ada sesuatu dari nikmatmu yang kami dustakan, wahai Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Ada faham tak? Jadi ucapan itu adalah sunnah kepada kita juga untuk menyebutkan apabila kita membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jelas tuan-tuan? InsyaAllah nanti kita akan perincikan lagi satu persatu. Saya ada nota penuh, tapi nota dalam bentuk wording lah, dalam bentuk word. Dah habis dah pun 78 ayat. Tapi saya nak guna bentuk TV, gunakan untuk slide. Jadi saya kena pindahkan maklumat ni ke dalam slide. Tapi kalau tuan-tuan rasa, Ustaz, bagi hak ni pun tak apalah, senang banyaklah saya. Senang banyaklah. Tapi saya cuba juga siapkan yang slide lah, InsyaAllah. Sebab saya nak masukkan pengajaran setiap ayat dan nak masukkan tindakan selepas tadabbur, InsyaAllah. Saya berhenti dengan kadar ini, 20 minit cukup. Kita jumpa InsyaAllah minggu hadapan hari Isnin. Moga-moga Allah beri banyak kebaikan kepada kita pengisian pada pagi ini. Semoga Allah
memberikan kita rahmatnya yang mencurah-curah kepada kita, dan Allah memberikan kita menerima segala amal soleh kita yang kita lakukan pada awal-awal bulan Zulhijjah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.